Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, "Ad-dunya mata' wa khairun mata'ud dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Berdiri di atas hadis tema ini, kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan dari Dewan The Sri Indon Puspanitapuri Putrajaya. 38 tahun yang lalu, tanggal 1 Mac, telah tertubuhnya satu persatuan yang mewakili pegawai wanita dan isteri pegawai kerajaan yang dinamakan sebagai Puspanita, yang berteraskan kepada aktiviti kebajikan, kemasyarakatan, keusahawanan dan turut mengadakan program keagamaan. Dalam sastra Melayu, puspa bermaksud bunga, dan ketika mana ingin menggambarkan keindahan, maka dimetaforakan puspa. Ada ketikanya disebut sebagai taman puspa, puspa wangi, puspanita, iaitu wanita bunga, si cantik bunga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada ketikanya mengaitkan bunga dengan syurga, menggambarkan tempat dan majlis yang disebut sebagai taman-taman syurga. Persoalannya, wanita yang bagaimana menjadi dambaan syurga? Adakah wanita yang layak masuk syurga hanyalah bergelar isteri dan bergelar ibu? Bagaimana pula wanita yang belum dikurniakan jodoh dan belum dikurniakan anak? Dan apa peranan wanita dalam Islam? Semuanya ini kami akan bincang secara lumat dalam Forum Perdana Ehwal Islam selama durasi 60 minit. Sebelum itu, jom kita tinjau segmen bingkisan. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu kehormat yang memeriahkan majlis kita pada malam ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Siasat Negara. Terima kasih yang bahagia Tan Sri kerana hadir. Dan juga yang bahagia Puan Sri Nurizam Cik Muhammad Nur, merupakan yang di-Pertua Puspanita. Terima kasih Puan Sri. Turut saya alukan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Dan juga yang berbahagia Puan Sri Maisarah Mokhtar, Timbalan yang di-Pertua 1 Puspanita. Dan yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, yang besar tidak sempat saya sebut gelarnya, yang kecil tidak sebut namanya. Walau bagaimanapun, kita akan terima kasih dan selamat datang ke Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Kita juga turut mengucapkan tahniah kepada penganjur kita pada malam ini, iaitu Puspanita, dan forum kita dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan juga kerjasama erat JAKIM dan juga RTM. Bagi anda yang sedang menonton di TV1, terima kasih. Bagi mereka yang tak berkesempatan, boleh tonton di Facebook Live di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM maupun live streaming di myclick.rtm.gov.my. Jom kita alih pandangan kita ke sebelah kiri bersama dengan dua orang panelis yang sudah bersiap siaga di pentas forum perdana. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Soleh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Wanita. Terima kasih. Itu yang saya tunggu-tunggu malam ini. Alhamdulillah. Dan saya turut alukan juga yang berbahagia Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik. Selamat Hari Menjaga Wanita. Ya, betul. Terima kasih Dato'. Baik, ayo kita mulakan perbincangan kita malam ini. Saya nak mulakan dengan yang berbahagia Dr. Nik Salida terlebih dahulu. Kalau kita lihat kepada lembaran sejarah, sambutan Hari Wanita ini bertitik tolak kepada suara wanita yang menuntut haknya di Amerika pada tahun 1909. Namun apabila saya membaca hantaran doktor pada Hari Wanita, doktor ada menulis bahawa menghormati wanita bukan kerana mengikut budaya barat. Memberi mereka hak yang Allah telah tentukan bukan kerana mengikut barat. Berlemah lembut dengan mereka bukan asalnya dari barat. Mengiktiraf pembelajaran mereka jauh dari barat. Namun baratlah yang melakukan semua ini. Boleh doktor jelaskan apa maksud hantaran Facebook doktor ini bertepatan dengan Hari Wanita? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barul jawadul karim. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Moderator Ustaz Muhammad Hariri bin Daud yang saya kasihi. Panel malam ini, panelnya bersama dengan saya seorang lelaki tetapi berjanji untuk memenangkan wanita pada malam ini. Ya, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, yang amat kita hormati, yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara Merangkap Penasihat Puspanita, yang berbahagia Puan Sri Norizam binti Cik Muhammad Noor, yang di-Pertua Puspanita, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, penggerak Puspanita seluruh Malaysia, sidang penonton, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sedar Ustaz orang yang pertama like status Facebook saya yang itu. Dan saya mengesyaki bahawa itulah soalan yang akan ditanya. Rupanya betul Ustaz. Jadi satu perkara yang juga saya ingin sebutkan di sini, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, semalam Tan Sri KSN membuat pengumuman rasmi pelantikan 2 orang KSU daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dua-duanya daripada kaum Hawa. Ya. Bukan disengajakan, ya, tetapi bukan juga kebetulan. Ia menandakan bahawa inilah advokasi negara Malaysia dalam meletakkan wanita pada tempatnya. Jadi balik kepada apa yang saya sebutkan di dalam pertanyaan daripada Tuan Moderator tadi, adalah yang paling utama prinsip-prinsip Islam yang menterjemahkan hak wanita itu kita perlu fahami, supaya kita tidaklah mengatakan bahawa apa sahaja berkait dengan wanita dan hak mereka itu bukan berkaitan dengan agama. Ya, dan penting juga untuk kita menelusuri sejarah. Bila kita lihat dalam sejarah, ya, sebelum kedatangan wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah sehingga sampai kepada kita hari ini, wanita secara sejarahnya dianggap sebagai barang dagangan, sesuatu yang boleh dijual beli, boleh dimiliki, bahkan boleh diwarisi. Ya, dan ada sesetengah tamadun menganggap wanita adalah seperti wabak, seperti penyakit, ya, seperti kematian, seperti neraka. Bahkan racun, ular dan juga darah itu dimuliakan lebih daripada wanita. Dan kerana sejarah inilah ramai wanita mula bangkit untuk mempertahankan posisi manusiawi. Dan tidak sekadar itu, yang paling lantang menyebut tentang pemartabatan wanita ini adalah daripada wahyu. Ya, dan kita tahu banyak wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan wanita dan lelaki itu secara saksama. Yang melainkan dalam institusi kekeluargaan barulah wanita itu diletakkan pada tempat yang berbeza. Kerana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, lelaki adalah qawwam, pemimpin, pembimbing, penyedia, penyelamat, semualah kepada wanita. Disebabkan oleh fitrah insani yang berbeza dengan wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, kerana Allah mencipta mereka ini berbeza dengan wanita. Mereka diberi kelebihan, faddalallah. Ya, dan kenapa mereka adalah orang yang menafkahi diri mereka kepada wanita? Bima anfaqu min amwalihim, kerana itu mereka berbeza. Disebabkan kelebihan itulah mereka memimpin. Disebabkan kelebihan itulah mereka perlu dihormati. Jadi dengan itu kita faham bahawa posisi manusiawinya tidak ada beza antara lelaki dan wanita, melainkan yang berbeza dari sudut fitrah insani dan apa yang diperintahkan oleh Rabbul Izzati. Jadi di situ kita faham bahawa agama membawa wanita ke tempat yang benar, yang betul. Malangnya Ustaz, sehingga hari ini kita masih lihat adat jahiliyah sebelum turunnya wahyu itu masih lagi berlaku. Ya, sehingga lebih 1400 tahun ini kita masih bicarakan soal suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Kita masih bicarakan soal seorang suami memukul, membunuh dan menanam isteri.
hidup-hidup pun ada. Ya, jadi di situ kita perlu memahami kenapa ramai wanita mula bangkit ya untuk meletakkan diri mereka bukan lebih daripada lelaki, tetapi letak pada tempatnya yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prinsip-prinsip Islam itu jelas tentang hak wanita. Yang pertama adalah mesti diberi keadilan. Yang kedua adalah al-musawah, mesti dilayan secara saksama. Kemudian yang ketiga adalah karamah insaniah, mesti diberi kehormatan sebagai seorang manusia, dan juga mawaddah serta rahmah, kasih sayang dan belas kasihan. Ia berbeza dengan hak-hak wanita di barat, ya, di mana di sana wanita diberikan kedaulatan sebagai seorang manusia secara mutlak. Ya, siapa yang ada kuasa, merekalah yang ada hak. Siapa yang bersuara, merekalah yang ada hak, dan siapa yang kuat, merekalah yang ada hak. Tetapi tidak. Yang sebenarnya di dalam agama kita, Allah berkuasa dan meletakkan hak itu pada tempatnya, dan dialah yang punya segala. Dan apa yang kita lihat secara tuntas di dalam negara ini apabila adanya Dasar Wanita Negara tahun 1989 yang memberi ruang dan peluang kepada wanita untuk turut serta dalam arus pembangunan negara. Ya, walaupun kalau dibandingkan dengan Sweden, dengan negara-negara luar sebagai contoh, kita sedikit terkebelakang, tetapi progres dan juga pembangunan itu jelas dan ketara. Dan kerana itulah saya ingin katakan bahawa di negara ini wanita rasa terhormat. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Maknanya ada 4 prinsip: adil, saksama, kehormatan dan kasih sayang. Masya Allah. Rahmah. Rahmah. Baik. Belas kasihan. Belas kasihan. Saya nak pergi kepada yang baga Datuk Bat. Ketika mana kita menampal poster program ini di Facebook JAKIM, ada satu komen yang saya fikir sangat penting juga, pertanyaan daripada hati kecilnya. Dia kata, adakah wanita dambaan syurga ini ada hanya untuk seorang ibu yang punya anak ataupun seorang isteri yang ada suami, yang perbincangannya sifat begitu? Dan ada tempat tak untuk wanita yang anak dara yang belum dikurniakan jodoh ataupun ibu yang belum dikurniakan anak? Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Terima kasih harinda saya Al-Fadhil Ustaz Hariri, rakan bicara wara pada malam ini Prof. Madya Dr. Nik Salidah Suhaila Nik Saleh. Seterusnya yang kita raikan seluruh para penonton kita, sama ada yang berada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, dan khusus pada malam ini kepada seluruh kepimpinan dan warga Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita dan juga Puspadara, yang kita raikan juga Yang Amat Mulia Tengku Pengurusi Jemaah Tertinggi Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat dan warga bakat darat, laut dan udara, dan kepimpinan dan seluruh warga Persatuan Keluarga Polis ataupun Perkep, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, Ustaz Hariri, kaum wanita kena bersyukur jadi wanita. Dr. Nik Salidah kena bersyukur jadi wanita. Apa sebab? Sekarang orang lelaki pun ramai nak jadi wanita. Jangan main-main. Sebab sedap jadi perempuan. Tak tahu apa sedap. Tapi begitulah ya. Suka jadi wanita. Tapi betul soalan yang diutarakan oleh Ustaz Hariri. Banyak hadis cerita ahli syurga ni ibu yang menjaga anak, yang taat suami, tak keluar rumah bagai-bagai. Lalu bagaimana orang perempuan yang masih belum berumah tangga dan bagai-bagai lagi? Baik, dalam satu hadis kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, Nabi pernah sebut, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ay abwabil jannata syi'ti." Dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah menyebut mana-mana orang perempuan, nombor 1 jaga semayang.
Jaga semayang ni tak mesti dia dah kahwin ataupun tidaklah. Jaga semayang. Kalau subuh pukul 5, kalau subuh pukul 5.30, jangan semayang pukul 7.30. Mana jaga waktunya. Asar jangan gelap sangat, subuh jangan cerah sangat. Jaga elok-elok. Yang kedua kata Nabi, wasamat syahraha, dia jaga puasa Ramadan. Hari sepatut puasa, puasa. Hari tak payah puasa, tak payah puasa. Walaupun berapa jam saja, berapa minit nak buka, batal puasa, batal sajalah. Jadi dia jaga puasa. Yang ketiga, wa hafizat farajaha, dia jaga maruah. Mana dia wanita, jaga maruah. Jangan buat video TikTok pelik-pelik sangat. Awak tu jaga awak punya, yalah, kedudukan wanita, status itu ya. Dan Nabi sebut lagi, wa ata'at zaujaha. Barulah penghujungnya, siapa taat kepada suami. Maknanya 3 yang pertama itu tak ada kena-mengena dengan orang kahwin ataupun orang ada anak. Jaga sembahyang, jaga puasa, jaga maruah peribadi, maruah kewanitaan. Kemudian barulah menjaga suami. Apa pahala dia dapat atau ganjarannya? Udkhulil jannata, mu masuk surga, min ay abwabil jannata syi'ti, dari mana-mana pintu yang kamu suka. Pintu surga ada 8. Setiap orang dia ada akses dia sendiri. Macam Ustaz Hariri esok dia akan masuk surga pintu orang pandai berbahasa. Sebab bahasa dia sedap. Jadi dia masuk pintu situ. Jadi orang semayang, dia masuk pintu semayang. Orang jihad, pintu jihad. Tapi bagi kaum wanita yang buat 4-5 perkara tadi, dia ada all access card. Dia boleh masuk mana-mana pintu dia suka. Pintu gerbang, pintu depan, pintu kecemasan, pintu tangga, ikut dia lah nak masuk ke mana. Artinya ini satu kelebihan kepada kaum wanita. Kemudian para ulama juga mengatakan, ada satu hadis Nabi sebut, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid di jalan Allah ini, selain daripada terbunuh di medan perang, ada lagi 7 mati syahid. Pertama, al-mat'un, orang yang mati kerana wabak ta'un. Yang kedua, wal ghariq, orang mati lemah. Yang ketiga, wasahibu zatil jambi, orang ada penyakit radang. Ini ada dibahaskan ulama, radang paru-paru dan macam-macam radang lagi. Yang keempat, wal mabtun, orang ada penyakit dalam perut. Yang kelima, wasahibul hariq, orang mati kebakaran, mati terbakar. Yang keenam, yamut tahtal hadmi. Ni sahibul hadmi ni orang mati kena timpa sesuatu. Bawa kereta bawah highway, gedebuk jatuh tayar kereta api misalnya. Contoh. Itu sahibul hadmi. Kena empah buah nyoh misalnya. Itu semua mati syahid, mati yang baik. Dan yang ujung Nabi sebut, wal mar'atu tamut bi jum'in. Seorang yang jum'in ni dia boleh kata ulama dia baca jum'in, jam'in ataupun jim'in. Dia ada 3 bacaan beza dan 3 makna beza, iaitu salah satunya wanita yang mati dalam keadaan dia masih gadis. Dengan syarat dalam fatwa As-Subki disebutkan, pertama dia hendaklah bersabar dan mengharap pahala daripada ujian yang sedang dia terima. Contohnya dia masih belum berumah tangga, usia dah 4 series misalnya, dia tetap bersabar, dia panggil jodoh tertangguh, apa-apa istilah, janji sabar. Yang kedua, dia mati dalam keadaan tidak ada hutang. Hutang tak banyak. Dan yang terakhir, dia tidak mati dalam keadaan maksiat. Jadi kita simpulkan, tidak mesti seorang itu wanita masuk surga kerana status ibu atau sebagai isteri solehah. Boleh juga sebagai anak dara misalnya. Tapi jangan berlama-lamaan sangat bujang. Musim-musim begini tak sesuai, buaya banyak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bila Datuk sebut macam ni, saya tengok ramai yang senyum, lega lah, dia kata ingat tak ada peluang dah. Masya Allah. Itu pentingnya kita mendalami ilmu, barulah kita faham tentang keberkatan dan juga kebesaran nikmat Allah. Namun soalnya, sejak akhir-akhir ini banyak isu keganasan rumah tangga dan mangsanya adalah wanita. Ditikam, ditembak, ditanam. Apa punca masalah malapetaka ini? Semuanya ini kami akan jawab sebentar sahaja lagi. Kita berjeda seketika.
Bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih. Anda sedang menyaksikan secara langsung yang kami bawakan daripada Dewan The Sri Endon Puspanita Puri Putrajaya. Anjuran Puspanita dibawakan oleh Bank Islam dan kerjasama Erat, JAKIM dan juga RTM. Kita masih lagi berbincang di atas tajuk Wanita Solehah Dambaan Syurga. Baik, saya nak kembali semula dengan Profesor Madya Dr. Nik Salida. Sebagaimana isu yang saya gantung sebelum kita berhenti rehat, isu keganasan rumah tangga ada kalanya bertembung di antara dilema wanita. Adanya sampai taat membuta tuli kepada suami sehingga mencederakan dan membahayakan. Dan bagaimana pula status wanita yang mahu keluar rumah untuk menyelamatkan maruah dan keselamatan mereka daripada didera oleh lelaki seperti ini? Doktor. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Bahagia Datuk Badli Shah sebentar tadi tentang ketaatan seorang isteri kepada suami. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalau boleh seorang manusia itu boleh menyembah manusia, dibenarkan menyembah tapi tak boleh. Ya, dibenarkan menyembah manusia, nescaya aku nak supaya isteri sembah suaminya. Ya, dia ada satu kisah di sebalik itu sebenarnya bila seorang sahabat Rasulullah balik daripada negara Syam, cerita pada Nabi bahawa di sana aku melihat katanya kaum Yahudi dan Nasrani menyembah pembesar-pembesar dan ulama mereka. Kata sahabat ini kepada Nabi, sebenarnya ya Rasulullah engkau lebih layak disembah. Nabi kata tidak. Ya, manusia tidak menyembah manusia. Manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani itu membohongi kitab-kitab mereka. Sebab itulah ia berlaku. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh sujud pada manusia. Yang kita perlu fahami ialah ketaatan itu berbeza. Taat seorang isteri kepada suami bukan kerana suaminya tetapi kerana Allah. Sebab itulah syarat-syarat itu perlu jelas. Bagaimana seorang wanita itu sebagai seorang isteri perlu mentaati suaminya hanya dalam perkara-perkara makruf. Ya, perkara-perkara yang membawa mereka ke syurga. Yang mereka tinggalkan adalah larangan, yang mereka buat adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal kita nak masuk syurga, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, kalaulah ada ancaman keselamatan dalam rumahku syurgaku. Ya, ramai orang berkurung hari itu kan, rupanya ramai orang yang kata orang Jawa falsely imprisoned dalam rumah. Ya, disebabkan itulah ramai yang akhirnya ditemui mati begitu begini. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah seorang manusia yang beriman, yang ingin ke syurga, yang pertama sekali kita kena nak supaya semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita diberi pahala yang banyak, barulah kita boleh membawa diri ke syurga. Dan Ikrimah serta seorang wanita, Ummu Imarah Al-Ansariyah, pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Aku nampak wahyu ni yang turun kepada Rasulullah yang sampai kepada kita ni sikit-sikit tentang lelaki, sikit-sikit tentang lelaki. Tak disinggung pun tentang orang perempuan. Kata Ummu Imarah Al-Ansariyah. Maknanya Ustaz, dari dulu lagi kita dah mempersoalkan. Ya, bukan mempersoalkan sama ada wanita ini tidak diberikan kedudukan pada tempatnya, tetapi mempersoalkan sistem, mempersoalkan perundangan dan cara hidup. Jadi inilah yang ditanya oleh Ummu Imarah kepada Rasulullah. Dan Nabi tak boleh nak jawab sebab ini adalah wahyu bukan daripada Nabi tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha mendengar. Sebab itu akhirnya turun surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 yang mana Allah menyebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Panjang lebar 10 perkara ini kalau kita nak huraikan. Tetapi yang diberi pengampunan dan pahala yang besar itu bukan semuanya mesti lelaki atau bukan semuanya mesti wanita, tetapi orang yang
menunaikan rukun Islamnya, menunaikan rukun imannya, kemudian orang yang taat, orang yang sempurnakan tanggungjawab, yang khusyuk, kemudian orang yang benar, orang yang sabar, ya, orang yang bersedekah, orang yang menjaga maruah dan kehormatan diri, orang yang berzikir banyak-banyak. Inilah mereka yang akan diberikan pengampunan dan pahala yang besar. Maka itulah yang kita akan buat. Itulah strategi ke arah mencapai outcome. Outputnya kita letak sendiri. Berapa kali nak bangun solat malam dalam seminggu, dalam sebulan. Itu output kita. Dan impact juga outcome yang kita nak capai ialah syurga dan pengampunan. Jadi bukan soal lelaki, bukan soal wanita tentang syurga ini, Ustaz, ya. Ia adalah tentang orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik kepada persoalan, kita nak taat pada Allah ke nak taat pada suami ni. Kalau taat pada suami, kena pukul balon pun jangan keluar, duduk situ sebab taat. Ya, tetapi kita taat kepada Allah dengan cara taat perintah suami yang makruf. Maka sekiranya dipukul, sekiranya ada ancaman keselamatan, selamatkanlah diri, jangan duduk berdoa saja dalam rumah. Ya, selamatkan diri. Bahkan dalam undang-undang keluarga Islam, negeri-negeri menyatakan dengan jelas wanita-wanita, isteri-isteri boleh minta bubarkan perkahwinan sekiranya disakiti. Boleh meminta fasakh sebagai contoh. Jadi undang-undang keluarga kita jelas menunjukkan bahawa ada jalan keluar, bukan saja keluar rumah tetapi keluar daripada perkahwinan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, satu jawapan yang cukup tuntas. Asasnya taat kepada suami, namun sekiranya berlaku sebaliknya, ada peruntukan undang-undang yang menyelamatkan maruah dan keselamatan wanita. Baik, Datuk Bat, saya ketika mana menyediakan soalan tentang forum ini, saya ada terbaca satu, bukan terbacalah, ada satu buku yang sangat famous di Amazon, iaitu buku Everything Men Know About Women. Dia ada 128 muka surat, tapi semua muka suratnya kosong, blank pages. Dan hujung sekali dia kata memang lelaki tak akan faham tentang wanita. Tapi namun ada ayat Quran yang menceritakan bahawa lelaki adalah pemimpin kepada wanita dan pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Soalan saya, Datuk, apa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada lelaki yang menjaga wanita, Datuk? Baik, terima kasih. Pertama, buku yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hariri tadi, ini free marketing lah untuk dia. Buku itu bukan ditulis oleh orang lelaki-lelaki. Dr. Alan Francis itu adalah seorang wanita, nama samaran kepada Cindy Cashman. Dan dia menulis buku blank pages saja. Tapi buku itu adalah tiru daripada beberapa buku yang pernah dibuat oleh ramai orang lelaki-lelaki. Sheridan Simov misalnya, dia pernah dapat Guinness World of Record menulis 196, bukan menulis lah, blank pages 196, buku bertajuk What Every Man Thinks About Apart From Sex tahun 2010. Banyak buat 50 Grade of Shades, 200 halaman kosong. Itu satu benda yang biasa di dalam dunia satira penulisan. Cuma betul, saya setuju bahawa orang lelaki-lelaki dia memang perlu jadi pemimpin kepada wanita. Tadi Dr. Nik Sarida sebut tahniah jadi KSU macam-macam. KSU tak ada masalah. Jangan jadi imam besar sudah. Wanita dia ada had dia. Dia tidak boleh. Ada profession tertentu, biar kami je buat. It's a law. Itu undang-undangnya begitu. Tak payah nak sama rata tak lepas. Sebab itu asal-usul perkataan wanita itu dalam etimologi Jawa, wani ditoto. Itu jadi wanita. Wani ditoto ini mesti diatur. Mesti disusun, diatur. Lelaki perlu memimpin. Tetapi lelaki jangan pula mentang-mentang malam ni kita begitu, oh naklah pimpin. Oh dia pun jadi besar kepala, lalu merasa pandai. Tapi tak pandai nak merasa. Dia mesti tahu bahawa bagi wanita ini ada wilayah-wilayah kewanitaan yang mana seorang wanita itu perlu difahami batasan-batasannya. Dia orang perempuan, wanita ni dia ada had dia. Akal dia ada batas akal. Dia ada semua ada batas. Sebab itu pernah orang buat satu cabaran, cari 10 orang wanita di dunia yang merupakan pencipta. Tidak ada. Telefon, kamera, kereta, mentol, jarum, gelas, pinggan, meja.
Tidak ada orang perempuan. Apa sebab? Wallahu alam. Dia ada batasan wilayah kewanitaannya. Tak tahu kok Alexander Graham Bell tu perempuan. Tak tahu. Tapi semua pencipta inventor adalah lelaki. Walaupun ramai graduan wanita macam mana, mungkin ada batasan perempuan tidak mencipta. Jadi di sinilah seorang lelaki perlu memimpin, guide. Sebab itu saya suka bawakan pendekatan tradisional orang tua-tua. Saya tidak jauh, tapi saya suka bawa orang Jawa punya pesan nasihat. Orang lelaki kalau nak memimpin wanita, mu kena ada 5 ngah, dia panggil. Kena ada ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Ini orang tua-tua pesan. Mesti ada ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Saya tidak ulas semualah. Tapi salah satunya adalah kita sebagai laki-laki mesti ngayemi dan ngayomi. Mesti bimbing, mesti menunjuk arah, qawam tadi yang disebut oleh Dr. Nik Salidah. Sebab itu ayuh orang laki-laki sekalian, jadi lelaki hendaklah adil, kasih merata besar dan kecil. Jadi lelaki hendaklah awas kerana setan sentiasa mengipas. Jadi lelaki hendaklah cerdik supaya perahu tidak terbalik. Jadi lelaki hendaklah pandai supaya tidak bercerai-berai. Jadi lelaki hendaklah senonoh supaya hidup tidak bergaduh. Jadi lelaki hendaklah sabar supaya hidup tidak bertengkar. Maka kalau ke situ cara seorang laki-laki berfikir, dia menyantuni seorang wanita, memimpinnya ke jalan yang benar dan betul, maka inilah akan dapatkan satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Masya Allah, halus bidasan datuknya. Kata Abdullah di Facebook, dia kata kita telah memperoleh kemenangan yang pertama. Macam-macam di Facebook ni. Terima kasih Cik Abdullah, Cik Afifah, Cik Ishak yang bersama dengan kami. Terima kasih. Teruskan share dan tag teman-teman anda. Tapi saya tengok panjang Dr. Nik tulis nota macam nak bidas Datuk Bat. Dia nak cari pencipta wanita. Pencipta wanita. Tapi jangan jawab lagi. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bergabung semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan secara langsung. Anjuran daripada Puspanita dibawakan oleh Bank Islam dan JAKIM RTM semestinya. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita, namun ada satu kiriman video yang telah kita rakamkan untuk bertanyakan soalan kepada panelis. Jom kita tengok video yang telah disediakan. Assalamualaikum, nama saya Nurmalina dari Dengkil. Pada zaman sekarang, wanita atau isteri lebih ramai yang berkerjaya dan ada yang bergaji lebih besar daripada suami. Sehinggakan ada kala pihak suami merasakan rendah diri. Dalam pada itu, isteri mula merasakan diri lebih hebat daripada suami. Apa pandangan ahli panel dalam hal ini? Terima kasih Nur Amalina di atas soalan yang diberikan. Walau bagaimanapun, Doktor, saya nak tambah sedikit. Isu tentang wanita dan kerjaya ini pernah ditulis oleh sastrawan negara Zurina Hassan dalam bukunya Meneruskan Perjalanan tahun 1972. Maknanya tahun 60-an, 70-an, dilema wanita berkerjaya ini telah dibincangkan. Yang wanita mengatakan kita perlu berkerjaya untuk kita ada masa depan jika suami sudah meninggal dunia. Yang berkerjaya pula mengatakan bahawa yang suri rumah katakan pula baik jadi suri rumah dapat menjaga keharmonian. Perbalahan dan perbincangan ini sampai sekarang. Komen Doktor. Terima kasih kepada siapa tadi, Puan Normalina yang bertanya soalan, dan ada tambahan tu, tak puas hati, tak cukup dengan soalan yang satu. Jadi saya sebelum itu saya rasa saya nak respon kepada apa yang Datuk Bat sebut tadi lah Ustaz. Dia peluang ni sekena saksama kena bagi ya. Bila kena tembak kita kena tembak balik, itulah. Selamat Hari Wanita. Selamat wanita. Saya nak tanya Ustaz Bat satu benda. Sudah. Ustaz Bat tahu tak apa makna bidadari? Bidadari ya, bahasa Sanskrit. Bidadara pun boleh. Selalu bila kita sebut bidadari ni kita bayangkan cantik, rupawan ya. Sebenarnya daripada bahasa Sanskrit, Widyadari bermakna pemilik ilmu. Ya, jadi bila kita masuk ke dalam pemahaman kita lah ya, kita lebih mudah memahami bila sebut sahaja bidadari cantik, dan wanita selalu dikaitkan cantik tanpa dikaitkan bahawa wanita itu walaupun tidak boleh mencipta tetapi memiliki ilmu.
Satu sama. Bukan tidak boleh mencipta. Tak cipta apa? Ustaz bagi contoh zaman dulu, kita hari ini banyak mencipta. Ya, bahkan dalam pandemik COVID-19 ini pun sebenarnya kita lihat penciptaan vaksin dan sebagainya itu juga ada penglibatan lebih ramai wanita. Ya, hebat. Ya kan je. Okay. Jadi lupa dah soalan tadi. Isteri lebih hebat daripada suami katanya ya kalau sudah berkerjaya, gaji tinggi dan sebagainya. Jadi saya pun tertanya-tanya juga ya, jarang saya mendengar seseorang bertanya kepada lelaki yang juga bergelar suami bagaimana mengimbangi antara tanggungjawabnya dalam rumah tangga sebagai qawam dan juga dalam kerjaya. Jarang orang tanya. Tapi bila wanita bekerja, pasti orang akan tanya ya bagaimana mengimbangi antara kerjaya dan rumah tangga. Jadi itu satu perkara yang kita anggap sebagai biasa disebabkan kita maklum bahawa wanita ini sinonim dengan tugas-tugas domestik terutama dalam kita menghasilkan zuriat dan juga mendidik anak-anak. Ya, dan satu cabaran besar sebenarnya dalam dunia hari ini seorang wanita mengimbangi hakikat tersebut. Yang pertamanya ialah kerana tekanan antara tanggungjawab dalam kerjaya dan juga dalam kekeluargaan. Orang yang cuba mencari kesempurnaan, dia akan merasa susah bekerjaya dalam masa yang sama ingin menyempurnakan tuntutan ahli keluarga. Melainkan kita kata bekerja pun ala kadar, dalam keluarga pun ala kadar, yang ni kita tak stres. Tetapi yang memang ingin mencari kesempurnaan, mereka mengalami kesulitan. Yang keduanya adalah kurang kemahiran mengurus masa dengan berkesan. Itu juga satu cabaran. Ya, dan yang ketiga, kemudahan untuk menjaga anak, Masya Allah. Yang inilah yang kita lihat dalam negara ini, lebih kurang 32% wanita yang berhenti kerja disebabkan oleh masalah untuk menjaga anak-anak. Dan rasa sedih juga bila kita dengar ibu-ibu yang baru bersalin, baru letak anak 2 bulan ke pusat asuhan dan tahu-tahu ambil anak sudah tidak bernyawa. Itu adalah pengorbanan wanita kepada negara. Dan yang keempat adalah bebanan kerja kadang-kadang kita terpaksa hadapi tanpa sokongan. Kadang-kadang majikan tidak memahami. Tak masuk lagi cerita gangguan seksual di tempat kerja. Kemudian sukar pula nak ambil cuti kadang-kadang. Tak cerita lagi buli dan isu-isu politik dalam pejabat kita. Dan bagaimana ya kita nak menghadapi situasi ini dalam kita berbicara soal indeks jurang jantina global tahun 2020, Malaysia jauh di belakang Brunei, Indonesia, Vietnam, Kemboja, Thailand, Singapura dan juga Filipina. Kita di angka 104 berbanding 153 buah negara. Kita di peringkat ini kita berada di atas Myanmar dan Timor Leste. Ya, dan ini adalah daripada data World Economic Forum. Dan kita lihat jurang ini sangat jelas dalam bidang ekonomi dan politik. Jadi menyedari bahawa kemungkinan besar kesukaran wanita untuk menghadapi konflik ini dengan baik sebenarnya adalah disebabkan oleh sokongan-sokongan yang belum lagi cukup padu untuk wanita berada dalam arus perdana. Jadi kita maklum juga usaha-usaha kerajaan dan semua pihaklah dalam memastikan pembangunan ini berlaku, ya, tetapi mungkin ia perlukan lebih perhatian, perlukan juga suara yang lebih lantang, dan yang penting sekali Ustaz, kita perlukan lelaki hari ini juga bercakap bagi pihak wanita. Baik. Namun saya nak ambil jawapan Dr. Nik, jadikan soalan kepada Dato' Bat tentang peranan dan juga kepimpinan wanita. Dato' Bat, ada satu kajian daripada Pusat Penyelidikan Dasar dan Forum Ekonomi Dunia buat kajian di 194 buah negara, mengatakan bahawa pemimpin wanita lebih efektif menguruskan konflik, sama ada ketegangan agama maupun di waktu pandemik. Antaranya di Jerman, New Zealand, Denmark, Taiwan dan paling popular San Marino di Finland. Soalan saya, bagaimana wanita nak gunakan sifat kewanitaan dia untuk uruskan konflik-konflik yang lain yang ternyata juga boleh efektif dalam konflik rumah tangga, kerjaya, sebagainya. Datuk. Ya, terima kasih. Itu kita sangat bersetuju bahawa salah satu kelebihan wanita yang tidak ada pada orang lelaki adalah multitasking. Mereka ini boleh buat 2-3 kerja serentak.
Dan ini diakui oleh banyak pihak dan pernah dibuat di kajian di University of Glasgow. Kajian secara ilmiah macam mana orang perempuan dia boleh buat macam yalah, kalau orang perempuan dia masak kan dia boleh buat serentak. Dia boleh tak nak nasi, dia boleh goreng, dia boleh siapkan dessert apa semua. Kalau suruh suami, saya ingat dia goreng-goreng je. Goreng lagi tak siap, dia fokus. Laki-laki sangat fokus, dia tidak multitasking. Kalau suruh pergi kedai beli ini, itu saja. Tak ada lalu nak menyinggah kat lain. Dia luruh. Dan itu ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Ya, kita akui kaum wanita kalau mengurus konflik itu jauh lebih hebat lagi. Kalau tengok antara mak dengan ayah ya. Hantar anak balik asrama, ni musim balik asrama. Daripada Kuantan hantar anak dia asrama Melaka tu. Daripada Kuantan sampai Melaka, dia bercakap dengan anak dia. Awak belajar rajin-rajin, awak dah lah sekolah dah setahun tak pergi sekolah awak. Dia bercakap sampai ke Melaka tu. Anak dia dengar saja. Pengurusan konflik, ayah simple je. Nak salah. Ingat mak pesan tadi? Ingat, simple je. Dia tak banyak sharp and short. Sebab itu laki-laki begitu fokus. Dan saya setuju dalam hal mengasuh, membesar, mendidik anak-anak, mak dengan ayah, mak lagi tinggi tahapnya. Sebab itu orang pernah buat perbandingan. Dalam mengasuh, mendidik, membesar anak, siapa paling sabar? Mak ke ayah? Orang kata yang paling sabar ayah. Sabar macam mana? Anak malam menangis. Wah, 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 wah. Biasa ayah sabar ya. Sabar. Sampai pagi sabar. Tak bangun-bangun. Yang kurang sabar, mak bangun, tukar diaper, sudah macam-macam lagi. Sebab itu ini hebat wanita. Wanita itu orangnya cerdik. Tahu menyemak, bijak menelek. Tahu menyelesaikan perkara pelik. Ilmu pun luas, budi pun baik. Akal panjang, bicara pun molek. Keluarga makmur, anak cucu terdidik. Cuma dalam menguruskan pelbagai perkara seharian ini, apa yang kami boleh pesan, jagalah diri. Sebab bila orang perempuan ni dia ada tahap batasan dia. Walaupun dia multitasking, dia sampai satu titik jenuh, ada satu momen dia akan dapat mental illness. Ini kita tak nak. Ini masalah penyakit-penyakit mental ini yang kita takut. Di negara kita MDD ataupun Major Depressive Disorder, kemurungan besar ini 6.3% daripada penduduk dewasa di Malaysia ini mendeриtai sakit MDD. Dan agak menakutkan apabila daripada jumlah itu 110,000 adalah wanita dewasa. Dan orang lelaki yang mental illness MDD dalam 60,000 saja. Mungkin sebab orang perempuan dia multitasking, dia buat semua perkara, diurus semua perkara, tapi dia tak jaga diri dia sendiri, akhirnya cakap seorang. Dia cakap seorang. Ini masalah. Tak campur dengan stres, dengan masalah keluarga lagi, suami buat perangai dan macam-macam, menambahkan lagi. Tapi kita doakanlah kepada semua kaum wanita, ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang perempuan. Mereka boleh mengurus konflik, tetapi mereka kena jaga juga kesihatan mental mereka. Orang lelaki ni sebab dia terlampau relax hidupnya, itu dia tak ada masalah mental sangat. Dia jenis lantak besar sendiri. Jangan aku ni malaikat jaga agak begitu. Jadi dia jenis mak ni dia concern, dia macam-macam lagi. Tapi jagalah kesihatan. Wanita wibawa hati pun teguh, menjalankan tugas terlampau bersungguh, memikul beban tak pernah mengeluh, sakit dan susah tak pernah mengaduh, memikul beban bermandi peluh, duduknya kuat tegaknya kukuh, pikiran jernih dada pun penuh, memimpin negeri menjadi suluh, memimpin umat hidup senonoh. Orang perempuan menjalankan tugas tahan beragas, menjalankan amanah, tahan dilapah, menjalankan yang hak, tahan dipijak, menunaikan janji, tahan dikeji, membela rakyat, tahan dikerat, membela bangsa, sanggup binasa, membela negeri, sanggup mati, tahan berteruk sepepak teluk, tahan bersensudung sepepak tanjung, tahan berbagan sepepak hutan, rela beralah dalam menang, rela berpenat menegak adat, rela terkebat membela umat, rela binasa membela bangsa. Ini kehebatan orang perempuan. Orang lelaki tak, dia sabar. Sabar saja sampai pagi. Okey dah tak marah sangat dah. Okey dah. Bandingkan tadi. Itulah lebih kurang. Wallahu alam. Saya tengok Dr. Nick senyum. Senyum dah. Okey dah kan. Tengok lega lagi. Sebab dah janji sebelum ni. Hari ni saya menang. Saya pelik tadi.
Sebab ada yang komen di Facebook, dia kata berani Datuk Bat lawan perempuan. Dah. Okey dah. Bahaya. Okey dah. Baik, ini satu bidalan supaya kita dapat menghargai wanita sebagai ianya tuntutan Rasul dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermuhasabah seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedar tak sedar, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Walau bagaimanapun, sebelum kita melabuhkan tirai perbincangan kita, jom kita ikuti kesimpulan, mudah-mudahan dapat menjadi pelan tindakan kepada kita semua. Saya nak mulakan terdahulu kepada Profesor Madya Dr. Nik, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi saya ingin katakan, tuan-tuan puan-puan, menghormati wanita bukan kerana kita mengikut budaya barat. Memberikan mereka hak yang telah Allah tentukan bukan kerana kita mengikut budaya barat. Berlemah lembut dengan wanita juga bukan asalnya daripada budaya barat. Mengiktiraf kesarjanaan mereka adalah jauh daripada budaya barat. Namun baratlah yang melakukannya kini. Dan apabila kita mengajak semua kembali mengikut perintah ilahi, ada yang menganggap advokasi begini bukan daripada tasawur yang Islami. Harus difahami, perbezaan gender mesti diraih disebabkan oleh kelainan fitrah insani dan juga perintah Rabbul Izzati, bukan dengan cara lelaki disanjungi dan wanita dizalimi. Wanita wajib diadili atas posisi manusiawi, bukan kerana mereka bukan lelaki. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Silakan Datuk Bat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi pernah menyebut salah satu ciri wanita hebat, khairun nisa raqibnal ibil. Wanita yang hebat ini adalah boleh menunggang unta. Apa artinya? Kaum wanita mesti lasak. Jangan lembek. Bila kita lembek, kita dipijak oleh suami dan macam-macam lagi. Bukan kata suruh lawan, tak. Kita hari ini ditekan, didera macam-macam kerana kita lembek. Sikit-sikit bang, sikit-sikit bang, sikit-sikit bang. Esok suami datang, awak ni, aku komat je lah. Bang. Biar ada tulang belakang sekali. Jagi wanita, jangan lembek. Hati lemah, fikiran pendek. Pendirian goyah, mudah tergolek. Bekerja lengah, kurang selidik. Nabi nak orang perempuan mesti mau cergas. Sekadar itu, selamat Hari Wanita. Kepada Allah kita berserah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Bat di atas kesimpulan yang telah diberikan. Para hadirin sekalian, sebelum kita menutup, marilah sama-sama kita lihat 3 kesimpulan yang telah kami sediakan. Baik, Alhamdulillah, kita juga turut mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri KSN dan juga Puan Sri, juga kepada semua tetamu-tetamu kehormat dan para hadirin sekalian yang telah sudi hadir memeriahkan forum kita pada malam ini. Tidak lupa juga kepada anda yang sedang menonton kami, sama ada di live streaming, Facebook maupun TV1. Terima kasih kerana bersatu dengan kami sepanjang sesi ini berlangsung. Sebagai penutup yang dapat saya simpulkan pada malam ini, saya telah menulis satu angka untuk kita fikir bersama. Kata bijak pandai, sekiranya wanita itu beragama, kita beri ia 1 markah. Sekiranya ia beragama dan cantik, tambah kosong di belakangnya menjadi 10. Sekiranya ia beragama, cantik, berharta, berikan ia kosong jadi 100. Sekiranya dia beragama, cantik, berharta, keturunan yang baik, beri lagi kosong jadi 1000. Namun kosong ini tiada makna jika tiada satu yang berdiri, namanya agama. Mudah-mudahan memberi kesimpulan yang baik kepada kita semua. Saya Ustaz Hariri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.